Okey, soalan 28 ni dia bagi point-point koordinat, pressure dan temperature, disuruh sketch and label phase diagram for substance X. Masalahnya substance X ni kita tak tahu dia air ke bukan. Kalau air, slope dia negatif. Kalau selain air, slope dia positif. Okey, tapi kita buat dulu yang selain slope tu. Okey, sini melengkung sikit. Triple point situ. Dan lagi melengkung sampai critical point. Okay, saya cuba yang biasalah, yang selain air dia akan ada positive slope. Okay, label yang sini kita ada solid, liquid, sini vapor. Okay, lepas tu label triple point, 0.4, negatif 1, 2, 1. Critical point sini. (0.8) dengan negatif 108. Okay. Lepas kita ambil melting point. Kita nak tengok garisan antara solid dengan liquid ni. Sini ada melting. Solid ke liquid melting. So garisan ni melting point pada suhu berbeza dan pressure yang berbeza. Melting point 1. Okay, ambil melting point 1. Negatif 117. Negatif 117 ni duduk di antara negatif 121 dengan negatif 108. So saya boleh ambil yang sini lah. Okay. Nilainya 0.6. Satu lagi melting point 2 yang dia bagi negatif 115. So depan lagi. Negatif 115. Okay, bila tarik. Betul dia lagi atas daripada 0.6. So 0.7 kat sini. Antara 0.6 dengan 0.8 ada 0.7. So betul lah kita punya slope ni sepatutnya positive slope. Lagi boiling point 1, boiling point 2 pun kena label dengan juga sublimation point. Dot label lah. Lepas tu B, determine whether substance X undergo sublimation at pressure 0.6 atm. Ada sublimation ke tak? 0.6 atm sini. So ambil ni, ada sublimation ke tak? Okay, ada tak proses sublimation tu antara solid kepada gas. Okay, ini solid, kawasan ni. Ini semua ni solid, liquid ke vapor sini. So kalau kita tengok pada 0.6 atm, dia solid, liquid baru boleh jadi vapor. So no sublimation lah. Can occur at 0.6 atm. Kalau sini bawah daripada triple point, bawah daripada 0.4, kita ada garisan di mana solid sini terus boleh jadi vapor. So sini boleh sublime. Daripada gas pun boleh terus jadi solid. Tapi kalau 0.6, dia solid, liquid dulu baru boleh jadi vapor. So jawapan dia no, because at 0.6 atm, X have to turn to liquid before it become gas. Okay, soalan nombor 29. Dia bagi triple point and critical point untuk water.
Sketch and label the phase diagram for water. Okay, sini melengkung, triple point, dan melengkung lagi sikit. Ingat water ada negative slope, so ke sana. Okay, label sini solid, liquid, vapor. Okay, label triple point, critical point, and also label dia punya temperature and pressure dekat kedua-dua point ni. Okay, so macam ni. B, based on the phase diagram, explain how melting point of water changes with increasing pressure. So, kat mana kita boleh jumpa melting point? Melting point antara solid dengan liquid. Okay, so garisan ni kita boleh ada melting. Solid boleh change to liquid pada garisan ni. Okay, untuk high pressure, dari sini ke pressure atas lagi, kita boleh tengok temperature untuk dia jadi melt, okay, untuk solid jadi liquid adalah makin rendah. Kalau dekat sini, okay, suhu ni. Kalau high pressure, tengok. Temperature yang lagi rendah diperlukan untuk meltkan ais at high pressure. Kenapa? Sebab kita ada negative slope lah. Reason dia. Okay, so at high pressure, lower temperature is needed to melt the ice. Okay, kenapa? Because it has negative slope. Kenapa dia ada negative slope? Because at high pressure, lower volume is favored. Okay, kan tekanan tinggi, tekanan tinggi, volume rendah. Sebab kita mampat kan, bila volume rendah, tekanan tinggi. Okay, jadi liquid has lower volume. So, liquid is favored lah. Liquid is favored at high pressure. Okay, soalan 30. A boleh tengok dalam nota lah. B, saya dah lukiskan ni. Okay, show the supercritical point in the diagram. Sebenarnya critical point je lah yang kita belajar. Supercritical pula sebenarnya supercritical fluid. Kat sini, dekat critical point, garis straight ke atas dan melentang ni, kawasan region ni kita boleh dapat supercritical fluid. Untuk CO2 lah sekarang kita punya graf CO2. Okay, tapi kalau point, critical point je lah sebenarnya. C, on the sketch phase diagram, state the condition in which dry ice can be formed to act as coolant. Okay, dry ice. Macam mana nak dapatkan dry ice? Dry ice tu adalah solid CO2. Okay, solid CO2. Ini semua CO2. Kalau solidnya dekat sini je. Okay, kawasan sini. So, dia nampaklah triple point ni ke bawah. Kalau suhu daripada triple point ke bawah, kita boleh dapatkan CO2 dalam bentuk solid. Kalau pressure pula dari triple point ke atas. Kita adalah juga ini sikit-sikit ni. Tapi sebab kita tak tahu sini berapa nilai dia. Sini berapa nilai dia.
So kita ambil triple point lah. So C, kita can get dry ice by reducing the temperature below negative 57 degree Celsius and pressure increase pressure above 5.2 atm.